dia tidak ingat. Kemungkinan riwayat salah satu daripada dua itu diriwayatkan dengan makna. Dan hak salah lagi tu riwayat dengan lafaz. Hak mana kita nak letak data? Hak mana kita nak letak data? Bagi Maulana Habibur Rahman, orang sependapat dengan dia, anda pun nampak lagu tu juga. Hak Bukhari itu lebih kuat lagi. Hak kata-kata Urwah, bukan kata-kata Aisyah. Hak tu hak riwayat bil lafz. Hak tu hak riwayat bil lafz. Supaya juga hak seperti tulang rusuk, hak tu hak riwayat bil lafz. Hak tu hak sebenar. Bukan dari tulang rusuk. Hak dari tulang rusuk tu riwayat bil makna. Kalau kita nak pakai kaedah tu, kita pergi kot tu. Lepas tu dia kata kita duduk tengok pergi kot ni, tak ada Hisab hak utamanya, walaupun ada dalam setengah-setengah riwayat tu, tapi tidak jelas hak tu, tidak jelas. Riwayat itu tidak jelas muttasil, tidak muttasil. Apabila tidak muttasil, siapa dia yang riwayat kau kata? Hak selain daripada Hisab, siapa dia yang riwayat? Ataupun kalau dia cerita pun tidak serupa pula dengan hak Hisab. Kalau ada hak orang lain. Lepas pada tu dia kata Imam Malik tidak senang hati dengan Hisham setelah dia berpindah ke Iraq. Semasa dia di Madinah, Hisham ni menjadi perawi yang utama dan penting. Dalam Muwatta sendiri Imam Malik letak dia kedudukannya sangat tinggi. Tetapi bila dia pergi ke Iraq, Imam Malik tak senang hati. Dia duduk di Madinah hingga tahun 131 Hijrah. Lepas pada tu dia pindah. Ketika dia pergi ke Iraq tu, umur dia 71 tahun. 71 tahun. Sebab itulah Abdul Rahman bin Khirash berkata, kana Malik la yardahu wa naqima alaihi hadithahu li ahli al-Iraq. Imam Malik tidak senang dengan dia, dan Imam Malik maknanya membantah, tak saya terima hadis-hadis dia yang dia rakyat kepada orang Iraq. Ramai orang Iraq hak dia rakyat, ada murid dia pula bila pergi sana. Imam Malik tak saya terima daripada mereka. Kalau kita tengok mengikut kajian dia ni, kalau kita tengok perawi-perawi dari Hisham dalam meriwayatkan hadis ni, dia tak boleh lari daripada perawi Iraq. Tak ada perawi Mekah, tak ada perawi Madinah, seramai-ramai perawi Madinah tu, termasuk Imam Malik sendiri. Perawi Mesir kau, perawi Syam kau, tak ada. Perawi Iraq saja yang ada. Itu satu perkara. Seterusnya Uqaili berkata, Uqaili ni yang menulis tentang perawi-perawi yang dhaif ke apa, dia kata di akhir hayat dia, dia ni Hisham ni dia nyanyuk. Itu benda yang disebutkan di dalam kitab-kitab rijal. Nyanyuk. Apabila nyanyuk ni boleh jadi kecek macam-macam. Tak betul lah kecek. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahzibut Tahzib menukilkan dari Ya'qub bin Syaibah. Dia berkata, semasa dia di Madinah tidak ada siapa pun yang mempertikaikan hadis dia, riwayat dia. Tapi bila dia pergi ke Iraq, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis dikaitkan dengan ayah dia, Urwah, yang mana ayah dia tak ada riwayat hadis tu. Tu cerita je. Sehingga penduduk Madinah beranggapan tidak baik terhadap dia. Itu cerita dia. Semasa dia berada di Madinah, dia hanya mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh ayah dia yang dia dengar sendiri. Tetapi apabila dia pergi ke Iraq, dia meriwayatkan hadis-hadis dari ayah dia yang dia tidak dengar sendiri, tetapi melalui orang lain. Ini ceritanya, melalui orang lain. Artinya dia mula meriwayatkan secara mursal dari ayahnya. Kerana itu riwayat-riwayat Hisham kepada ahli Iraq yang dinukilkan oleh ahli Iraq tidak boleh dipercayai. Kata Ya'qub bin Abi Syaibah yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Tahzibut Tahzib. Maknanya ulama berhati-hati dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia di Iraq. Hak ni tak ada di orang lain selain daripada orang Iraq di bapa. Takkan selama ni dia tak ayat? Takkan anak murid dia orang lain tak ada?
tidak layak nak terima hadis ni. Sumpah ya. Apa tak ada? Tak ada. So kalau tengok semua perawi-perawi ni orang Iraq belaka, kau ambil daripada dia. Lepas tu dia senaraikan perawi-perawi hak daripada Hisham ni orang Iraq ni, hak ni duduk sini, hak ni duduk sini, semuanya Iraq belaka. Tak apalah tu. Maulana Habibur Rahman kata, sekarang saya ingat, kata dia, hak ni saya pegang, hak Hisham juga, kata dia. Hisham sebelum dia pergi ke Iraq, apa kata dia? Sebelum dia pergi ke Iraq, dia kata lagu ni. Hak ni pegang, kata dia. Tuan-tuan apa pegang, kata dia. Berguna kepada tuan-tuan, bukan kepada saya saja. Idza haddathaka al-Iraqi bi alfi hadithin fa'alqi 990 wa kun min al-baqi fi syak. Itu hak Hisham kata dulu. Apabila orang Iraq menceritakan hadis kepada engkau 1000 hadis, kamu campurkan, buat 999, buat, jangan pakai, kata. Hak satu lagi tu pun kamu kena ragu, kata dia. Kamu kena ragu hak satu lagi tu pun. Itu kata Hisham. Ini dikemukakan oleh mana kita pengarang-pengarang kitab rijal sebut ni, ada sebut. Seterusnya banyak ni, dia 24 dalil ni. 24 dalil. Ini hak dalam Bukhari juga, tempat lain. Sama ada kita terima hak ni, hak ada dalam Bukhari, ataupun hak ni Bukhari juga ada, dalam Muslim pun ada. Ni apabila tu ayat ni, kata Ummul Mukminin Aisyah, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar, dalam surah Al-Qamar. Pada ketika itu aku budak-budak, kata Aisyah, aku duduk bermain-main dengan kanak-kanak lain. Mana dia ingat ayat tu turunnya ketika itu. Bila surah Qamar ni turun, bila surah Qamar ni turun, itu persoalan tu. Surah Qamar ni turun, hak cerita apa dia bawa kafir minta biar bulan terbelah gapo tu. Ni 5 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah. 5 tahun sebelum hijrah. Mengikut ahli-ahli tafsir, dia mengatakan pada tahun yang keempat Nabawi, Nabi SAW menjadi Nabi tahun yang keempat. Ni surah ni tu. Maknanya kalau berdasarkan riwayat ini, bercanggah langsung ni dengan riwayat hak ni, hak Hisham ni. Sebab apa? Dalam riwayat hak ni Bukhari juga, dia kata dia duduk main-main, dia budak dah, duduk main-main, dan dia ingat ayat ni turun pada ketika itu. Sedangkan kalau mengikut riwayat hak ni, riwayat apa nama ni, Hisham ni, Aisyah ni baru dilahirkan pada tahun yang kelima kenabian, kelima nubuah. Yang setelah 5 tahun Nabi jadi Nabi, baru Aisyah tu lahir. Sedangkan surah ni, ayat ni turun tahun yang keempat, mana dia tak ada lagi. Dia kata duduk main lagu mana? Kalau kita kata dia ada dah pun 2 tahun, mana dia nak ingat cerita ni? Dia duduk main lagu mana? Nak jalan pun tak boleh lagi. Duduk main dengan kanak-kanak lain ni, mana cara besar dah tu. Itu dia. Ikut nak ambil mana, kata dia. Hak ni hak tu sama-sama Bukhari. Kalau orang kata tolak hak ni Muslim, tolak Bukhari kini, kita boleh kata dia tolak Bukhari kini, kata dia. Umur Aisyah berapa pada ketika itu sepatutnya. Lepas tu dalil yang ke-8 ni, reka-reka ni, anda sebut reka-rekas ni. Hadis ini sangat kuat dalam Bukhari juga, diriwayatkan oleh Urwah juga, ayah kepada Hisham, tetapi yang mengambil daripada Urwah Zuhri. Tak ada seorang pun orang Iraq. 2 orang perawi Mesir, seorang perawi Syam, dan 2 orang perawi Madinah yang mengambil daripada Urwah. Cerita ni, hak cerita Aisyah kata ketika
apa nama ni, ayah aku Islam tu, aku ingat-ingat dia ni Islam dah. Lepas tu Abu Bakar nak pergi hijrah. Lepas tu hijrah Nabi SAW pergi ke Madinah. Itu tahun berapa? Aku ingat molek dah, kata dia. Aisyah kata tahun berapa pada ketika itu. Dan dalam hadis tu disebutkan Sayyidina Abu Bakar nak pergi berhijrah ke Habasyah, pasal diganggu oleh orang kafir ni, lalu jumpa dengan Ibnu Durannah. Gapo tu cerita tu panjang lah hadis itu. Ibnu Durannah pun kata tak boleh, orang seperti mu tak boleh tinggal. Dia pun pergi nasihatkan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy itu. Lalu diterima Abu Bakar balik duduk di rumah semula, buat masjid gapo semua di tepi rumah dia. Semaya ada orang perempuan pun menangis bila Sayyidina Abu Bakar semaya tu baca ayat Quran dengan derah. Itu cerita tu. Aisyah kata ketika tu aku ingat molek dah ayah aku. Seingat aku ni ayah aku sudah Islam dah. Ingat-ingat aku. Ketika tu dia cerita tu. Cerita tu. Baiklah. Tahu berapa? Tahun yang keempat. Tahun yang keempat dari kenabian. Kalau kita mengikut riwayat Hisham ni, bermakna tahun yang kelima. Barulah jadi umur 6 tahun, umur 9 tahun ketika berkahwin dengan Nabi SAW. Kalau kita kira umur pada tahun yang kelima kenabian. Sedangkan peristiwa ni berlaku pada tahun yang keempat. Dan kalau kita anda dia sudah lahir pun 2 tahun, mana dia ingat? Budak dia tak ingat. Sekurang-kurangnya umur 5-6 tahun baru dia ingat cerita ayah dia, siapa dia pergi ke rumah dia. Dia ingat orang ni pergi ke rumah dia dalam cerita hadis. Nabi SAW selalu pergi ke rumah dia. Dia kata kalau tidak petang pagi, kalau tidak petang pagi. Dia ingat umur berapa kok sepatutnya. Atau kalau kita andaikan peristiwa ni berlaku pada tahun yang kelima, dia baru lahir. Pada tahun yang ke-6 umur setahun, ingat kok. Boleh cerita kalau aku tu mau detail tu. Tak lagi dalam Bukhari juga. Dalil yang ke-9. Dalil yang ke-9 panjang ni. Jadi ini pun reka-reka dah ni. Dia sebut di sini pernah pada suatu hari Usamah ni tergelincir di depan pintu rumah Nabi SAW, rebah, lalu berdarah dahi dia. Darah dahi dia. Dalam setengah riwayat dia sebut hinguh dia keluar dari hidung dia. Nabi SAW pun kata pergi cuci hidung ataupun muka Usamah tu darah. Dia suruh Aisyah pergi. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad pula, baik, itu riwayat Ibnu Sa'ad. Dalam Ibnu Majah ada lagu ni. Dia sebut iaitu Usamah beringu. Nabi SAW pun suruh aku kesak ingus, bersihkan ingus dari hidung Usamah, kata dia. Tapi aku berasa jijik. Nabi SAW pun pergi cucikan sendiri. Dia pergi cuci sendiri. Dia cerita. Dalam Tirmizi pula ada sebut begini, iaitu Nabi SAW bila Nabi SAW nak pergi kesak ingus Usamah tu, Aisyah pun kata biar saya lah pergi kesak ingus. Lepas pada tu, lepas Aisyah kesak ingus tu, dia pun kata, Nabi SAW pun kata, hai Aisyah, kamu sayanglah kepada Usamah kerana aku sayang kepada Usamah. Nabi SAW. Ini dalam Tirmizi. Dalam Baihaqi riwayat Sya'bi ada juga dinukilkan dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW kata pergi bangunlah, pergi basuh muka Usamah tu. Aisyah kata saya dia tak ada anak, kata dia. Saya tak boleh anak, saya tak dapat anak. Saya tak tahu macam mana nak cuci, kata dia. Dia sebut gitu. Nabi SAW pun pegang Usamah tu cuci. Nabi SAW pun kata, juga mudah, kata dia, kamu ni kalau kena kamu ni, dia kata kepada Usamah, kalau kamu ni kena perempuan, tentu aku hiaskan kamu dengan perhiasan, dan tentu aku belanja banyak habis. Lelaki mana tak apalah, mana ringan juga. Nabi SAW kata lagu tu. Lepas tu dia amarilah beberapa riwayat lagi berkait dengan cerita ni lah, sekitar cerita ni ada lebih kurang perbezaan dia tu, dia amari.